Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Nawaitu ta'allu wa ta'lim wa tazakkura wa tazkira wa nafa'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wa la hassa ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda wa dalalata 'alal khair ibtigha'a wajhillah wa qurbihi wa sawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma inni as'aluka ilman ladunni wa mashraba safihani ya Wahhabu ya Ghani. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkata almarhum Tuan Guru Haji Abdul Rahman, Pondok Lubuk Tapoh, dalam kitab dia Pedoman Sembahyang Berjemaah, sehinggalah perkataan dia muka surat berapa? Muka surat 9. Teman-teman, dan kelimanya. Dan kelimanya kelima daripada syarat berjemaah. Dan kelima daripada syarat berjemaah. Terkemudian takbiratul ihram makmum daripada sekalian takbiratul ihram imam. Terkemudian yakni terlewat selepas terjemah itu. Takbiratul ihram makmum alih kalimah Allah maksud dia. Daripada sekalian takbiratul ihram imam ra akbar. Tu imam akad takbir Allahu akbar bunyi ra. Barulah makmum boleh akad takbir. Makmum tak boleh akad takbir selagi mana tu imam yakin sembahyang. Bila kau tu imam tu yakin dia sembahyang, apabila dia bertutur dengan ra akbar, baru doa Allah, belum tentu lagi dia masuk dalam sembahyang. Tapi apabila bar, okey betul-betul. Maka baru masa tu baru layak makmum nak berjemaah dengan tok imam yang sembahyang. Kalau tok makmum akad takbir sebelum lagi imam sempurna sebut ra akbar, bererti makmum tu berimam dengan orang yang belum lagi sembahyang. Apabila berimam dengan orang yang belum lagi sembahyang, batalah sembahyang makmum. Orang duduk buah kedai kopi, kita buat akad takbir saja saya berimam dengan orang duduk buah kedai kopi, tak sah. Berimam dengan orang yang tak sah semaya kita. Berimam dengan orang yang tak semaya lah kita jawab dia. Maka tu imam yang punya ra dulu baru kita boleh akad takbir. Sebab tu ulama khilaf dari sudut siwak ni, bersiwak kita ni. Makmum bila boleh bersiwak? Makmum bersiwak untuk sembahyang berjemaah. Pendapat muktamad kata nak dekat nak sembahyang boleh dah siwak. Mana boleh dapat fadilat bersiwak untuk sembahyang jemaah.
Ada setengah ulama kata sembahyang berjemaah ni kena tunggu tu imam akad takbir dulu. Biar tu imam akad takbir Allahu Akbar baru kita siwak. Kerana pada masa tu baru boleh berjemaah. Maka kalau nak bersiwak untuk berjemaah, biar taing siapa waktu dia. Bila ke waktu boleh berjemaah? Apabila tu imam takbir Allahu Akbar, barulah boleh makmum bersiwak untuk dapat fadilat bersiwak untuk semaya jemaah. Kalau dia siwak, tu imam tak akan takbir Allahu Akbar lagi, tak masuk lagi waktu untuk bersiwak berjemaah. Sebab tak masuk, tak boleh nak semaya lagi jemaah. Jadi setengah ulama kata biar tu imam akad takbir Allahu Akbar barulah kita seriwak, baru takbir Allahu Akbar. Nah. Hak muktamad tidak disyaratkan lagu tu. Nah. Cuma antaranya mufti Syekh Muhammad Ali Al-Khatib di Yaman pilih pendapat kata biar tu imam akad takbir dulu. Nah. Keenam daripada 12 syarat berjemaah. Bahawa adalah sembahyang imam sah pada iktikad makmum. Sah pada iktikad makmum. Yakni makmum beranggapan tu imam tu sah semaya dia, barulah sah berjemaah dengan dia. Kalau makmum was-was dengan tu imam, seperti makmum kata tu imam tu ambil air semaya, Tok imam ni akidah tak betul. Tok imam tak tahu syarat rukun sembahyang. Orang jahil naik jadi tok imam, kita duk tengok ai wasuah hamba. Dia tak pernah mengaji, syarat rukun pun tak erti. Tiba-tiba kaya nak jadi tok imam. Tak boleh berimam kalau kita wasuah. Tapi kalau kita tidak wasuah, biarlah sama-sama tak mengaji, hamba pun tak erti juga. Hamba nak royak dia tak sah pun tak boleh. Sama-sama sembahyang dapat kita nya, pakat agama lagu tu boleh. Tetapi kalau kita iktikad kita kata tu imam ni tak sah, maka tak boleh nak berimam dengan dia. Ikutlah sebab gapo-gapo. Dia atas iktikad kita. Ada orang boleh berjemaah dengan seseorang, ada orang tak boleh berjemaah. Beza dia di iktikad. Contohnya dengan Wahabi, boleh tak jadi tu imam? Selagi mana kita tidak yakin dia berkata dia buat benda-benda yang menyebabkan kufur menurut iktikad kita, maka boleh berjemaah dengan dia. Berjemaah dengan Syiah boleh ke tak? Selagi mana kita beriktikad dia tidak melakukan, tidak keluar daripada perkataan dia, mulut dia, benda-benda yang mengganggu akidah, boleh berimam dengan dia. Tak ada masalah ke apa dia. Tetapi kalau kita iktikad Wahabi dengan Syiah tak boleh jadi tu imam, tak boleh buat berimam dengan dia. Lagu tu. Orang Pasik sah. Asal saja dia ikut syarat semaya sah, tak ada masalah ke apa dia. Maka cuma makruh lah molek cari imam ni orang yang sempurna. Dan ketujuhnya bahawa adalah sembahyang imam terkaya daripada ulangi. Apa maksud terkaya? Tidak perlu. Demo kaya dah ke? Demo tak perlu dah ke? Tu maksud kaya. Yakni sembahyang imam tak perlu ulang lagi. Ada keadaan tu imam kena ulang semula sembahyang dia. Contohnya, dia kata, maka tidak sah sembahyang imam yang bermukim. Mukim ni duduk tempat dia, yang tayamum kerana tak ada air. Biasanya orang tidak musafir ni biasanya tak ada air tempatnya. Ya beza. Kalau orang musafir biasanya tak ada air. Kalau ibarat dalam bab tayamum maksud musafir adalah kawasan yang tak ada air biasanya. Mungkin benda kawasan yang biasa ada air. Itu istilah di dalam bab tayamum. Bukan dalam bab jamak qasar, maksud mungkin lain, maksud musafir lain. Tapi kalau dalam bab tayamum, mungkin maksud dia tempat yang biasa ada air, musafir kawasan yang biasa tak ada air. Maka kalau orang tayamum di kawasan yang biasa ada air, contohnya kita duduk rumah kita, tiba-tiba hari ni tak ada air, maka kita pun tayamum. Tayamum ke tak ada air?
maka kita semaya fardu kena ulas semula sebab kita bertayamum di kawasan biasa ada air. Hari ni sehari lagu mana tak tahu, air tak ada. Maka semaya kena semaya. Ya. Lepas tu tayamumlah sayanya. Tayamum pas lagu mana semaya saya kena ulas. Ya, kena ulas. Maka orang yang tayamum lagu ni dia nak jadi tu imam sah ke tak? Sah. Untuk apa dia? Untuk pokok dia tak apalah. Tetapi kalau untuk orang yang semaya sempurna, tak sah berlaku. Sama ada dia nak jadi tu imam kepada pokok dia pun tak boleh. Dia nak jadi tu imam kepada orang yang semaya tak payah hulai pun tak boleh juga. Sebab apa? Sebab sembahyang dia ni jatuh kedudukan dia seperti sembahyang hormat waktu sahaja. Maka kita nak buat dia jadi tu imam tak boleh. Misalnya kita ada ambil air semaya dah, tu imam kita batal. Dia pun tayamum lah kawasan ni. Maka dia tak boleh jadi tu imam, kita pula jadi tu imam. Dan ke-8nya bahawa tiada ada imam sedang menjadi makmum. Sedang menjadi makmum. Kalau selepas jadi makmum orang sah. Contohnya orang sembahyang masbuk, lepas pada sembahyang dia tambah lagi 2 rakaat, dia pun sembahyang seorang. Awak makmum orang dak saat ni saya jadi makmum, saya ni lepas dah jadi makmum orang. Maka nak buat imam boleh. Tak ada masalah. Tapi kalau dia sekarang duduk jadi makmum orang, tiba-tiba kita nak buat tu imam dia, hukum dia tidak sah berjemaah tu. Hukum dia tidak sah berjemaah tu. Nah. Dan ke-9-nya bahawa tiada imam kurang daripada makmum. Kurang daripada mana? Dari sudut martabat dia. Dengan sebab perempuan. Tok makmum laki-laki, imam perempuan. Tak boleh sebab perempuan martabat dia lebih kurang daripada laki-laki. Sekalipun perempuan tu wali, alim, hafal semua kitab Bukhari, Muslim, habis semua sunnah sitah hafal belaka. Kitab fiqh hafal semua, kitab tauhid hafal semua, kitab tasawuf amal semua dah. Sekalipun lagu tu lelaki mesti jadi imam, makmumnya perempuan. Kerana apa? Martabat dia. Lelaki dan perempuan, martabat perempuan lebih rendah. Maka tak boleh. Sah, tak sah imam. Maya tu sah, tak sah. Maya menjadi terbatal. Contohnya, kita pergi klik maya. Jumpa orang depan ada masjid, masuk, kita tengok ada orang duduk semaya, kita pun semaya belakang dia. Lepas pada wisalah tu, imam wisalah, Assalamualaikum, tengok orang Tino. Siti Nurhaliza misalnya. Moga kenal orang Tino, Siti Nurhaliza ni orang Tino. Paling Allah Siti Nurhaliza. Sudah hamba semaya dengan dia ni. So ke tak? Hamba semaya baca Fatihah, batal semaya kita. Bukan batal jemaah ni, batal semaya kita kena ulas semula. Bapa kena ulas semula? Kerana membuat menjadikan perempuan sebagai imam dianggap kesalahan yang besar. Dianggap kecuaian makmum yang besar. Cakap tak nampak tino, cakap tak cek, tak gapo, hamba terbolah, hamba pakai gigi akak takbir. Terbolah benar demo sebagai makmum, sebagai balasan dia ulas semula semaya. Dia beza dengan kalau tu imam terbatal, terketuk kau gapo tu imam tu ambil air semaya. Berok pergi semaya. Kita pun akak takbir semaya. Lepas pada semaya tu imam kata minta maaf belakang dah. Bukan sempena raya ni hamba minta maaf. Hamba minta maaf, hamba tak ambil air semaya saat ni. Sudah. Makmum kata tu imam ni wak gurau masa ni pula. Kena ulang kau tak makmum? Tak perlu ulang. Tu imam tak ambil air semaya ni. Bapa kalau bak orang tino hamba kena ulang semaya. Hak ni tu imam rasa berat lagi kalau tu imam tak ambil air semaya. Kerana kalau bak hadah biasanya dipanggil kecuaian yang tersembunyi. Kesilapan yang tersembunyi kerana jarang orang apabila nak jadi tu imam orang cuik dia. Tu imam nak naik jadi tu imam, makmum cuik. Tu bila cuik.
Tok Imam ambil maya dah Tok Imam. Orang tak tanya soalan lagu tu. Apabila Tok Imam naik jadi Tok Imam, kalau kita tanya naik kodok. Orang tak tanya benda lagu. Tok Imam mandi je ni ada. Nampak muka berseri lagu ni. Tok Imam ni baru nikah ni kata. Orang tak tanya benda lagu tu. Jika berlaku sungguh pun dimaafkan. Kerana soalan-soalan lagu tu pertanyaan ataupun cara kita nak cek Tok Imam lagu tu orang tak buat biasanya. Maka kalau berlaku dimaafkan, semaya kita tak perlu ulang, Tok Imam tu memang kena ulang lah. Tapi kalau perempuan jadi Tok Imam memang makmum berat sungguh. Atau khunsa. Khunsa ni apa dia? Manusia yang ada dua alat. Alat laki-laki pun ada, alat perempuan pun ada. Tak tahu lagu mana lah dia nak hendak. Kalau kita dipanggil kereta sodok. Hak cokeh kat depan belada ada ke, hak belakang pun ada, boleh belakang dia. Ni panggil kereta sodok. Maka kereta sodok khunsa ni tak boleh jadi Tok Imam kepada laki-laki. Kalau kepada perempuan boleh. So lagi jenis khunsa tak ada gapo satu. Dia panggil kereta kacir. Tak ada nyodok ke depan pun tak ada, nyodok ke belakang pun tak ada gapo satu, kereta bulat, kereta kurang lagu tu ya. Ada lubang saja untuk kecing saja, tak kata perempuan pun dok, lelaki pun dok. Hal ni paling payah sekali dalam bab khunsa. Khunsa ni bukan orang lembut, bukan pondek, bukan. Pondek tu laki-laki. Sajak nak jadi Tok Imam di pondok ni. Boleh? So? Oh jangan semangat pok ni jadi makmum. Tiba-tiba baca tasbih. Subhanallah, semangat. Buat apa sajak jadi Tok Imam misalnya. So dia laki-laki. Setengah dia tak batal semaya. Tu. Khunsa maksud dia manusia yang ganjil, manusia yang pelik, ada dua alat ataupun tidak ada kedua-dua alat. Mana kalau dia ni laki-laki tiba-tiba ubah jadi perempuan, dia tetap laki-laki. Kaedah dia, lelaki tetap lelaki sekalipun jadi Power Ranger, jadi raksasa, jadi kereta rebah, jadi gapo, dia tetap lelaki-laki. Perempuan tetap perempuan sekalipun dia buat hak tu, buat bumper, buat rumah, buat enjin, buat sekut tawa, buat gapo, tetaplah ikutlah dia ubah jadi raksasa, kau tubuh dia kau gapo, dia tetap perempuan, setuh batal semaya. Kena faham tu. Pas lagu mana ke adik dia lah ni? Misalnya sajak, boleh kau nak jadi Tok Imam? Sudah Tok Imam peluh. Nama peluh Tok Imam. Kalau sajak jadi Tok Imam ke, sudah orang lain nalin dak-dak. Pas lagu mana? Hukum dia seperti laki-laki. Tetapi dari sudut pakaian dia kena jagalah. Dari pakaian dia kena jaga. Jadi kalau dia pakai kain pelekat saja. Sajak jadi Tok Imam pakai kain pelekat. Sudah. Tak tahu makmum belakang tu tak tahu nak baca Fatihah jadi kuliah, baca kuliah jadi Quran sebenar. Berat tu kata takik habis. So orang mabuk lauk, mabuk darat. Orang mabuk darat nak makan nasi. Tak boleh pacigoh nasi dia mabuk dipanggil. Nampak? Jadi pening, tak tahu alik jatuh. Maka kalau khunsa, kalau dia ubah keadaan tubuh dia tetap hukum laki-laki setuh tak batal semaya. Lepas tu boleh setuh kau tak? Tengok. Kalau menyebabkan naik nafsu, haram. Batal semaya? Tidak. Tu beza dah. Kalau perempuan, haram dan batal sembahyang kalau setuh. Atau ummi ya. Duk menyanyi lagu ummi. Bukan ummi tu lah. Maksud ummi sini orang yang tidak pandai membaca Al-Fatihah. Siapa-siapa yang tidak pandai baca Fatihah, maka tak boleh jadi Tok Imam. Sebab apa? Biasanya Fatihah ni payah orang nak baca. Sebab apa? Dia ada baca ikhlas dia. Sekalipun dia bahasa Arab, dia ada cara baca dia yang betul. Tajwid dia kena ada. Iaitu ummi ni kena jaga jangan buat kesalahan banyaklah. Kesalahan beratnya ketika baca Fatihah tukar huruf. Kedua, tukar baris yang menyebabkan merubah makna. Baris yang menyebabkan merubahkan makna. Ketiganya,
tak baca sabdu. Iyyaka na'budu wa baca iyyaka na'budu. Nah. Apa dia? Ar-Rah ar-Rah. Sabdu tu. Bismillah. Jangan bismillah. Bismillahirrahman. Tu sabdu dia nah. Mana kalau baca doa lain pula, biasanya tidak syarat bertajwid. Baca tahiyat dengan tidak bertajwid sah qada sembahyang sah. Baca selawat dengan tidak bertajwid sah qada sah. Tapi Al-Quran dia payah sikit sebab dia ada baca dia. Nah, bersabdu misalnya. Jadi kena tahu, kalulah hak ni jadi tu imam, ummi ni orang khunsa, orang perempuan jadi tu imam, pada laki-laki tak sah. Nah. Kesepuluhnya ketiadaan mendahulu dua tumik makmum atas tumik imamnya. Kalau semaya berdiri, maka kita tengok tumik tu imam. Kalau tumik tu imam duduk sini, jangan tumik kita duduk sini, depan pada tumik tu imam, batal. Sama ada kita sama serentak dengan tu imam, tumik sama-sama tumik, ataupun terkebelakang, hukum dia sah. Cuma kalau sama gini, hukum dia makruh sahaja. Kalau belakang, sunat. Sekadar mana? Sekadar tengoklah. Ulama kata gini, sekadar lagu ni. Tu afdalnya lagu tu. Penting kita jangan yakin kita berada di hadapan tu imam. Di hadapan tengok di tumik masing-masing. Tumik imam dengan tumik makmum. Kalau semaya diri. Kalau semaya duduk, papai punggung dia. Sama duduk. Tu imam duduk, makmum pun duduk. Kalau tu imam diri, tengok tumik tu imam. Jangan duduk depan belakang pada punggung kita. Punggung kita duduk belakang. Sekalipun lutut tumik kita duduk depan pada tu imam, tapi kita semaya duduk ke? Nah, maka tu imam tumik dia duduk depan kita, sah kalau semaya duduk. Kalau semaya terletak, semaya ni, semaya berbaring lagu ni. Maka tengok pala bau dia. Pala bau dia. Maknanya tubuh dia lah. Kalau semaya terletak lagu ni, tengok kepala dia. Maka tu imam mesti kena kepala duduk depan ni. Semaya tidur, dia kena duduk depan ni, bawah kita. Baru sah jadi makmum. Kalau tak yakin, misalnya semaya sah panjang sangat. Nampak jauh. Supaya makmum tu pas ke depan dah sama dengan boh lebih dah ni. Kadang-kadang dia pening kan, nampak macam jauh, nampak macam ke depan. Yakin kau tak yakin, nampak macam duduk dalam sah tapi nampak betul kau duduk. Maka hak tu tidak batal kerana tidak yakin. Hak penting yakin berada di hadapan tu imam baru batal. Kesebelahnya, ketahui makmum akan berpindah imam daripada rukun kepada rukun dengan lihat atau dengar. Hak ni mana ni? Dalam masjid. Maka kita tahu tu imam berpindah rukun, dengar atau lihat. Makmum perempuan tak pernah tengok tu imam tapi dia dengar tu imam Allahu Akbar, sah. Semaya mana ni? Dalam masjid. Dalam masjid sah. Tapi kalau semaya di rumah, ajak rumah. Adalah puak muslimat nak ikut juga semaya ajak. Pas lagu mana? Dia dengar suara saja. Wak macam masjid, wak tira alik wanu, lasir tu, alik tu alik tino. Makmum tu imam, makmum tino tengok dah tu imam, tak tengok. Makmum pun tak tengok. Bunyi suara Allahu Akbar. Mayat mana? Dalam rumah. Tak sah. Mesti kena dengar atau lihat. Lepas tu lihat lagu mana? Dia pun ambil kain jarang. Lasir dia jarang, nampak tu imam. Nampak tu imam. Maka hukum dia sah. Dan kedua belahnya muafakat aturan. Wallahu a'lam. Soalan pertama, surah Al-Fatihah ni I-H ko I-H. Ihdina ko ihdina. Tak ada.
ih. Alif baris bawah bunyi ihdina. Alif baris bawah bunyi sudah. Ini ni imalah. Ni imalah. Alif baris bawah bukan imalah. Ihdinas. Nah, dah. I H. Macam mana tak nak kena gila ising semasa beramal? Pertama, tengok usia kita dalam kandungan berapa bulan. Orang yang 9 bulan ke atas berada dalam kandungan boleh beramal sesuai kerana dia mata tua di dalam kandungan dipanggil. Kerana orang duduk dalam kandungan lama, dia lebih banyak berzikir berbanding orang duduk sebentar. Maka dia duduk biasa berzikir dah, tubuh dia jadi kuat. Kedua, minta ijazah tu kena minta ijazah semua amalan hak kita nak beramal. Ketiga, kena dapat panduan daripada guru. Kalau kita panah, guru boleh royak. Hak ni kalau panah ataupun tok guru ijazah dah, kalau serah panah buat lagu ni. Barulah tak panah. Keempatnya, beramal kerana Allah, bukan kerana lain. Kerana kalau campur benda lain, jin akan masuk. Kalau ada bahagian wuduk hak luka, wajib kena rata ke air juga. Ya. Kalau boleh, cucu saja tak payah gonyoh. Misalnya tangan kita luka sini. Okey, cucu air saja. Mazhab kita tidak wajib gosok. Cucu air saja. Nampak macam tak rata. Air kena dah ke? Nak suruh setara mana lagi? Ada tabiat orang cucu air jadi tu basah dah. Ada orang cucu macam nekat. Jenis beleming. Jenis basah tak mandi pula kak. Cucu tak payah kat cucu supaya dengan plastik dah di atas. Maka penting dia cucu dah, beres dah tu. Tak syarat tu tabiat tubuh manusia. Cuculah kena rata ke air juga. Kalau nak tanya tauhid, kita Imam Abu Hasan, fiqh Imam Syafi'i. Tajwid dengan tasawuf siapa imam? Tasawuf carilah Junaid Baghdadi ke, Imam Ghazali ke. Tajwid ni carilah, belajarlah tajwid dengan siapa-siapa dia hak boleh kita percaya. Ramai tu guru tajwid. Orang hak pandai tajwid ni banyak sangat sanak dia banyaklah. Kalau ilmu qiraat kita terima bacaan ni, ada guru kita baca lagu ni siapa? Ikutlah siapa-siapa dia nya. Jazari ko, Syatibi ko, ikutlah macam-macam Cari guru-guru imam qiraat. Kalau qiraat 7 pula ya ada dia, Hafsing ada, Ad-Duri ada, Ibnu Kasir ada, Ghani ada, Abu Amru ada. Tu tajwid dia Tajwid dengan ilmu qiraat. Boleh tak qada subuh tak baca kunut? Boleh saja. Kalau kita nego sunat nak ambil utun cemak mana mengikut Islam, negolah ambil utun cemak mana, tak ada masalah apa. Tak ada istilah menzalimi masyarakat kalau nego. Kerana apa? Kerana nego ni tidak wajib kita beli barang. Maka tak ada istilah tekanan untuk membeli barang itu. Siapa dia suruh beli barang mahal? Ada wajib tak wajib pun. Hamba nak, demo nak kena beli bayar mahal. Hamba tak sekal pun, hamba demo suruh beli. Hak jadi zalim kalau kita tekan paksa dia untuk beli dengan harga yang mahal. Hak tu haram. Tapi kalau kita tak paksa, tapi kita kata barang saya harga lagu ni, maka hukum dia harus saja. Boleh, tak ada masalah apa. Dalam fiqh haram bagi pemimpin mengenakan harga shilling dipanggil. Harga shilling tu apa dia? Harga selling ni lah. Harga selling ni. Jual selling. Bukan. Ia tetap dah. Ayah kena jual RM5 belakang. Tak boleh lagu tu. Tak boleh kita sekat rezeki orang masing-masing. Terpulang kepada dia nak jual berapa. Lagu tu. Nak tanya boleh kodok hamba masa waktu hamba sedekah Fatihah. Jadi amalan hamba dah orang mati sedekah Fatihah tu. Tiba-tiba hamba mari kota dengan orang mati nak sedekah Fatihah. Sudah. Kita lagu mana tahu? Niat zikir dah lah. Kalau niat zikir Fatihah dia tidak sehebat niat Al-Quran.
Kita nak sedekah Fatihah ke orang dengan niat Al-Quran satu huruf 10 kali 10 ganda kebajikan dia. Kalau baca ketika ada semaya jadi 20, 25, jadi 50. Baca ketika semaya jadi 100. Banyaklah. Manakala apabila kita niat jadi zikir, Fatihah tu jadi kurang martabat dia, jadi pahala zikir. Hadiah Fatihah kepada si mati dengan niat zikir. Jadi dapat pahala zikir lah. Gitu. Tak serupa dengan pahala Fatihah dengan diniat ke Al-Quran. Berkat kodok gaji bila seorang tu kerja sambil lewa, gaji 5,000. Dengan manusia rajin sedekah. Tapi buat kerja sambil culah. Tak boleh lah. Baguslah dia sedekah tu jangan duk tek. Ke sedekah dia hamba royak dah. Dia nak buat kebajikan. Baguslah. Orang lain ni malas sedekah. Bagus dia lah pada rajin sedekah. Tapi dia kerja culah tu tak ada kaitan dengan sedekah dia. Kalau tu kena tegur dia lah, salah lah dia. Culah kerja. Buat kerja tak kemah, buat kerja mengarut, buat kerja curi masa, tu silap dia dah tu. Cara solat sunat qabliyah, ba'diyah dan duha 4 rakaat 1 salam. Adakah kena tahiyat awal atau tak perlu tahiyat awal? Boleh belaka nak tahiyat awal, boleh tak si tahiyat awal apa boleh. Afdalnya jangan tahiyat awal supaya tak serupa dengan zuhur. Qabliyah zuhur jangan buat semaya sunat serupa dengan kaedah semaya fardu. Semaya fardu ada tahiyat awal, buat sunat qabliyah ada tahiyat awal. Jadi nak serupa dah. Maka molek jangan buat lagu tu semaya 4 rakaat direct. Lagu tu molek. Apakah amalan untuk bersihkan batin kita? Pertama, berzikir kalimah la ilaha illallah banyak. Tanya orang panggil ngatik tu peluang kita nak ngatik banyak. Kedua, hadir majlis-majlis ilmu kecek mengenai ilmu tasawuf, ilmu tauhid ke. Bagaimana kaifiat solat sunat hifzi? Untuk mudah ingatan, mohon ijazah, hamba tak ingat sunat hifzi ni lagu mana. Dia semaya, dia cerita, dia Sayyidina Ali mengadu kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, hamba tukar ayat Quran. Hamba apa dah ayat Quran, tukar kepala dia. Pergi kat mana kan? Sodah. Katanya Rasulullah lagu ni, mu ambil air semaya, mu semaya 4 rakaat. Rakaat pertama Yasin, ya adalah sejadah surah Tabaraka, surah apa dia dah. Lebih kurang 4 surah. Dukun kau apa dia ada 4 surah. Surah tu baca surah tu, insya-Allah hafalanmu jadi kuat. Katanya Sayyidina Ali, hamba amal semaya sunat hifzi ni, maka ingatan hamba sangat kuat, tak aje tukar gapo pun. Jadi hamba tak ingat tu sebab hamba kurang buat amalan semaya sunat hifzi ayat awal lagi. Tetapi hamba ada ijazah dia. Apa dia nak semaya dengan kaifiat tu boleh. Hamba ijazah tu cara semaya, tapi tengok pula dah. Tertib dia Yasin dulu ke Tabaraka ke hamba tukar tu hok mana sejadah ke dukun hok mana dah. Cari pula lah, rojok pula. Kaifiat masyhur dah. Apa pendapat ustaz tentang kitab Bahru Mazi dia? Karangan Syekh Idris Al-Marbawi. Apa ada masalah ke apa dia kitab tu? Kitab hadis Jami' Sita Tirmizi, Mukhtasar Tirmizi. Maka diterjemuh kitab hadis tu oleh Syekh Idris Al-Marbawi, anak murid kepada Tok Kenali. Tak tahu, hamba tak tahu ada masalah ke kitab tu. Hamba tak biasa dengar lagi ada orang kritik mengenai kitab tu. Kitab tu suhu juzuk 8 lah. Juzuk 8 sudahlah apa ni. Hacul lebu lah yang baca juzuk 8. Juzuk 8. Apa beza mujassimah dengan musyabbihah? Mujassimah ni kumpulan sesat yang menjisimkan Tuhan. Apa maksud menjisimkan Tuhan? Wak Tuhan toko, wak melembagakan Tuhan. Tuhan duduk, Tuhan toko, Tuhan tangan, Tuhan kaki, Tuhan pala. Toko lagu tu. Hak tu dipanggil mujassimah, menjisimkan Tuhan. Musyabbihah pula kumpulan sesat yang menyamakan Tuhan dengan makhluk. Tuhan turun, Tuhan berdiri, Tuhan gini, selok kain, nampak betih, macam-macam. Samakan Tuhan dengan makhluk. Musyabbihah.
menyamakan Tuhan dengan makhluk. Mujassimah ni menyamakan juga. Tapi dari sudut jisim saja. Musyabbihah ni semua sudut. Sikit pun tak boleh dah. Tu musyabbihah. Kisah Laila Majnun ni sebenarnya hadis kau macam mana? Laila Majnun ini bukan hadis. Cerita. Kalulah dalam cerita Arab, cerita yang paling suhur dalam bab gawe ni cerita Laila dengan Majnun. Kita ini muncul pada zaman Khalifah Abbasiyah. Tak silap hamba zaman Harun Ar-Rasyid. Hamba tak ingat dah, lebih kurang lah. Cerita di Karai. Novel-novel mengenai cinta ko di Karai. Antaranya tajuk Laila dan Majnun. Cerita ni betul ada ko, tak tahu ko, wallahu a'lam. Ada kata dia wujud sungguh cerita Laila Majnun ni. Kalau Inggeris, Romeo and Juliet. Kalau orang Malaysia, tak tahulah. Awal dan daya kau gapo dia. Lembing awal pula ke daya. Ada cerita. Ya ada cerita-cerita orang Melayu kita ada cerita lagu tu. Kalau cerita di Indonesia dia ada cerita suhu dia. Macam-macam lah. Semua bangsa ada lah cerita gawe dia. Laila dan Majnun. Mana lagi penting solat di awal waktu berjemaah ataupun semaya sore awal waktu semaya berjemaah lewat. Hak mana afdal? Gini. Afdalnya sembahyang berjemaah. Selagi mana sembahyang jemaah itu tidak keluar daripada waktu ikhtiar. Waktu ikhtiar ni waktu dapat pahala dari sudut waktu. Dia kata hamba kalau nak tunggu sembahyang zuhur dengan sahih ni, dekat pukul 4 baru boleh sembahyang. Maka sembahyang lagu ni masuk dalam kategori lewat. Tak dosa. Tetapi waktu kalau masa tu sembahyang zuhur tak boleh pahala dah lagi sudut waktu. Sembahyang zuhur boleh pahala lagi. Maka kita sembahyang sore boleh awal waktu. Gitu, lebih afdal ada kata. Ada kata dak, hak penting diri ibadat tu. Jadi kalau kita nak tengok perbandingan ibadat, tengok diri ibadat mula-mula. Berjemaah tu lebih afdal. Ada orang kata kitab Faridatul Faraid salah, betul ke tak? Tak tahu hamba hak mengetahuinya betul kitab ni. Salah dari sudut mana, kena royak lah. Salah dari sudut mana hamba pun tak tahu. Kalau salah royak, salah kata mana. Sebab tu dia orang Deban ni, Syekh Ahmad Al-Fatani ni guru pada untuk kenali ni tuai Faridah ni. Soho tuai Faridah ni. Bukan kata alim saja, wali pula. Pok kita alim podok, wali jauh bumi dengan langit. Apakah kita perlu niat dulu nak beramal dengan ijazah daripada siapa? Kita ambil juga dari orang lain pun kita ambil. Kita nak beramal hak mana? Ambo ambil amalan ni dengan guru ni, dengan guru ni, dengan guru ni. Hak mana ambo nak beramal ni nak niat hak mana? Ikut kita lah. Setengah tu dia ijazah belaka, dia niat belaka ketika beramal, ambo sedekah Fatihah hak ni semua guru dia belaka. Baru nampak sih belaka. Saya selalu masuk hotel kadang-kadang jumpa tempat babi korban dalam gapo dia kena samuk, kena samuk. Kena samuk pakaian kita lah. Hak kena-kena tu hak kita nak buat guna buat semaya. Kalau hak tak buat guna buat semaya tak wajib samuk. Parel, kelewel, kereta Mercedes. Land Rover masuk, capu kena habis samuk. Kena samuk tak wajib. Tak ada orang semaya pikul Land Rover atas belakang. Tak ada. Boleh kelewel atas belakang pun tak ada. Maka tak perlu samuk nah. Saya nak tanya boleh ke orang masuk alai bunia? Keluar balik daripada alai tu. Masuk dah alai bunia nak tubik mula. Apakah cara untuk orang sudah masuk alai bunia nak kembali alai manusia? Tu tak tahulah hamba. Tanya orang bunia sebab dia je jaga pintu bukan kerja hamba. Tanya dia mana pintu nak keluar kau gapo dia berurusan dengan dia lah. Hamba nak tubik gapo dia hamba teringat kau ni gini ke tubiklah. Hamba tak pandai nak keluar daripada alai bunia. Cari orang yang mahir dalam bab ni berunding dengan dia untuk keluar daripada alai tu. Hamba nak tanya neraka dengan syurga ni macam sebuah negeri ke, macam wilayah-wilayah tertentu ke, gini. Syurga ini bertingkat-tingkat.
Ni tikak ni, tikak dia jenis baca buku. Besarlah. Nama setikak tu balik sana kampung, balik sana bandar. Orang dapat satu syurga tu besar dia 10 kali bumi tu. 10 kali bumi ni tu. Hak tu baru hak bilik baru, so syurga baru. Lepas tu Jannatul Adni berapa juta orang duduk. Hak ni bako ia tingkat atas kali Firdaus. Firdaus pula ada tingkat dia atas kali hak Nabi Muhammad. Lenggok tu arah dah Arah dah jadi bumbung dia. Mana kalau neraka pula dia lubang. Pas lagu mana? Lubang dia ke bawah. Hak rapat sekali, hak bawah pada hak jadi bahan api neraka adalah orang kafir dengan batu berhala. Waquduhan nasu wal hijarah. Bahan bakar api neraka an-nasu wal hijarah, manusia dan batu. Hak atas sekali, lapah atas pada api tu. Ya api lagu tu atas sekali ni. Hak jadi bahan bakar dia orang kafir. Atas ni orang munafik. Innal munafiqina fi darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang munafik berada di patak neraka, darkil asfal. Darki ni keruk hak paling aspal sekali, paling bawah bagi neraka. Dia jenis style lubang lagu tu. Hak tu naik ke atas. Hak ni style lubang gitu. Tu neraka jalan bentuk lubang. Bukan bentuk bilik gini, bilik manja lagu ni. Kau dah ya turun gini, turun ke bawah. Syurga dia naik tingkat ke atas lagu tu. Nak tanya kodok solat, kalau kiblat kita serong sikit. Kita tahu arus terik tapi kita solat serong sedikit sebab macam was-was. Dah terik kau belum hadap kiblat. Puas duk saja dah ni. Puas duk saja lama semaya terik nak terang ngona sikit Ingat main game ni. Boleh ngona, boleh lepeh, boleh berapa tak boleh lah. Cuma lagu ni dalam kitab fiqh kata, okey. Misalnya tu email duduk sini. Kita makmum. Makmum apabila jauh sangat, kalau sebelah kanan tu email sunat nyenggi kat ni sikit. Kalau makmum sebelah kiri kalau jauh sangat sunat dia senggi kat ni sikit. Supaya dia jadi lagu ni. Kerana kalau dia semaya gini, tu email duduk sore tak apa kiblat. Kalau dia duduk sini dia pergi pas mana tak tahu, tak kena di kiblat. Maka kalau orang duduk sebelah kanan sunat nyenggi sikit-sikit lah. Erong biar cekera macam kena lah. Berpusat macam tu image terik dah. Kita halik kat ni, mari kat ni. Begitu. Sikit saja. Ramai tutup pekoh. Biasa kalau kita tengok antaranya mufti Syekh Muhammad Ali Khatib, dia semaya memang senggi sikit. Kalau dia semaya belakang tu image tak apa. Kalau dia semaya ujung dia akan sengit gini. Sikit lah. Jangan buat kita buat nama kewak sengit banyak kak. Ingat, kalau kita sengit sikit lah sini, kita sengit sikit lah. Macam ni kiblat kau ni. Kita sengit sikit, dia akan pergi 15 km daripada Kaabah. Pas maya yang ada apa dia. Ni kita sengit sini sikit lah. Dia akan pergi kau jauh. Sampai dengan Kaabah 100 km ada. Tak ngadak Kaabah. Jadi kena betul sungguh. Dengan Kaabah. Saya akan takbiratul ihram, lepas tu saya niat aku semaya zuhur kerana Allah Taala. Sah kodok tinggal fardu. Lepas tu aku semaya fardu zuhur kerana Allah Taala. Sah tak sah. Kena ulas semula lah semaya tu, kena belajar. Sayanya lah kalau semaya lagu ni menyesal hidupnya lah. Biarlah mengaji pijak boleh semacam tapi semaya lagu ni kena qada. Sayang kita beli motor. Pakai nama kita. Lepas tu dia tak bayar. Dia janji nak bayar. Adakah wajib saya bayar? Siapa dia berhutang sebenar? Siapa dia berhutang sebenar lah ni? Awak kau atas nama hak tu urusan pejabat ya. Atas nama demo, nama nak tulis. Dia ni berhutang siapa dia? Hamba tak berhutang, dia berhutang. Lainlah kalau kita jadi penjamin. Hak tu bab lain. Tapi kalau guna nama, misalnya atas urusan saya tak boleh nak beli, adalah urusan gapo-gapo, dia guna nama, tu tak apa, tak wajib bayar. Lainlah kalau kita jadi penjamin, bak lain. Tapi kalau guna nama saja untuk nak tukar nama gitu, tak ada masalah apa. Berarti dia buta, dia lah bayarnya. Apa hukum semaya kalau tu email tak ada tak mak nino, semaya tu email tak sah. Maya kita sah. Ustaz nak tanya, adakah Allah melaknat orang melakukan perkara makruh seperti kecil berdiri? Tak, Tuhan tidak laknat. Laknat ni benda haram saja.
Mana boleh laknat benda makruh. Benda makruh ni buat tak dosa, cuma tak dapat pahala lah. Gitu. Kecil sambil berdiri. Dosa tak dosa. Tapi moleknya boleh sambil duduk baru boleh pahala sunat. Nah, lagu tu. Bagaimana imam tidak baca surah Fatihah pada rakaat pertama, perlu mufarakah kau tidak? Mulut ada tegur lah tu imam subhanallah. Tu imam tak dengar juga. Siap tu imam muncung mulut. Tosi ikut. Subhanallah tu imam. Sebut subhanallah tu imam. Mana boleh patah habis makmum dengan tu imam habis mengaku kau kodan nah. Jadi kalau tu imam tak dengar juga, kita tengok. Wajib mufarakah ke tak kita? Tidak wajib mufarakah lagi. Tu imam ni yang rokok. Agak-agak dia tanya rokok dia ingat. Kita dah kerah lagu tu. Subhanallah. Tidak. Subhanallah. Tu imam tak ingat lagi ni. Tu imam sujud. Tu imam duduk antara dua sujud. Tu imam sujud pula. Lepas tu imam bangun. Rakaat kedua baca Fatihah. Boleh kita ikut jadi dari rakaat kedua. Maka kita ihtimal perbuatan tu imam saat ni terlupa. Apabila terlupa batal tak? Tak batal. Maka apabila kita ihtimal tu imam tu terlupa, maka tak wajib mufarakah selalu. Tidak wajib mufarakah selalu. Nah. Supaya tu imam berdahan juga. Oh, batal tu imam lagu ni. Tak, kita ihtimal dia terlupa. Apabila terlupa tidak batal. Tu imam kalau sengaja tinggal Fatihah batal. Tapi kalau dia terlupa tak batal. Tapi tanya dia gerak tu tak sedar ikut dak kerah lagu tu, kita masuk rakaat kedua. Nah. Orang mati sempat mengucap adakah dijamin syurga? Jadi soalan saya mengucap secara lisan kau mengucap dalam hati kau lagu mana? Ya gini, mengucap sini hak penting dulu orang tu betul akidah dia. Akidah dia tu betul, maka dia dapat masuk syurga. Sekalipun mati tak ada mengucap. Dia tu duk bisanya dalam ilmu tauhid alim faham, lepas dah fardu ain mati terlewahnya. Mati tak ada mengucap. Tak apa, masuk syurga. Tapi kawan ni tak pandai, tak mengaji ilmu fardu ain, tak ada tauhid, tiba-tiba mati mengucap. Masuk syurga ke tak? Tak. Iman tu penting sekali. Pas apa dia mengucap masuk syurga tu? Kalau hak sah iman. Lepas tu kalau hak sah iman masuk syurga belaka, apa kelebihan pula mengucap? Dapat masuk awal. Dapat masuk awal. Orang beriman masuk syurga belaka? Ya. Lepas tu faedah mengucap dapat masuk awal. Nah, lagu tu. Boleh kau mandi wajib dengan air dalam beledi sapuh yang warna hitam. Tak syarat badi sapuh warna hitam lah ni. Lah ni supik sapuh bang wangi. Pagi sapuh kedai dua ya tu ke? Wangi kemain. Boleh buat semaya supik sapuh lah ni. Wangi kemain. Jadi supik sapuh warna hitam tak syarat warna hitam sebab bekas tu kecil. Lagu mana nak buat? Gini. Boleh kau tak mandi hukum dia boleh. Nabi mandi dengan air 4 cawan. Mandi wajib dengan air 4 gelas. Ambil air semaya segelas. Oh lagu mana? Pas ni beledi ni. Beledi bukan kata cawan. Boleh air semaya? Boleh. Tapi kena jagalah. Jangan ngecik, jangan gapo takut campur dengan air mustakmal. Cukup kau seorang tu belajar fardu ain masa sekolah rendah saja, lepas tu tak belajar siapa tua. Jangan tanya ambo. Ambo nak tanya demo lah ni. Rukun semaya ingat tak? Akidah betul tak? Tu syarah bab Tuhan tu apa dia? Tak tahu apa. Maka tak lepas. Ya bukan di sekolah rendah fardu ain sekolah rendah kau fardu ain sekolah tinggi kau sekolah bawah tanah kau tak penting. Hak penting lepas kau dak fardu ain. Bukan kata apabila saya daftar dah fardu ain, lepas fardu ain. Sebab saya ngaji fardu ain. Bukan ngaji fardu ain, demo lepas fardu ain ni bukan kata daftar pengajian fardu ain. Bukan masuk kelas pafa lepas fardu ain. Kalau tidak kan lepas belaka fardu ain ambo masuk pafa. Ambo masuk kelas fardu ain. Dak demo kepahaman tu nak lepas tu. Kalau demo ngaji pas PhD pun tak lepas fardu ain, dosa apa tu? Lagu tu dah. Bukan kata di fardu ain sekolah. Jadi kita tanya diri kita, akidah kita lagu mana Semaya puasa kita betul ke tak kalau tak betul, tak lepas lagi lah lagu tu. Ambo nak tanya betul ke tak setan akan terus goda kita sapat dalam kubur pun. Bukan di dunia saja.
Wilung. Atas muka dunia sajalah dalam kubur tak ada mukallaf dah. Apabila orang mati, takdirnya minum arak pun tak berdosa dah. Tak ada mukallaf dah orang matinya. Buat apa dalam kubur juganya. Dalam kubur tak ada dah. Setan akan goda lah sekali ketika ni. Ketika nyawa nak cabut ni, masih lagi roh berada di tubuh, lagi tu peluang dia nak tipu. Dia cabut dah, habislah mukallaf manusia. Maka nak goda ke apa? Makna dia mati, kalau dia berimeh lah. Apa nak jadi nak goda pulaknya? Boleh kodok saya ambil ijazah amalan daripada video live ustaz yang sebelum ini. Hamba ijazah belaka dah amalan hak hamba bui. Hak hamba mengajar kitab-kitab jolo hamba ijazah dah tu. Ingat, ijazah itu martabat yang ketiga. Di dalam kita nak menanggung satu-satu ilmu ada 8 martabat. Martabat yang pertama, guru ajar. Apabila guru ni ajar, melalui live ke, melalui direct lagu ni, maka seolah-olah guru tu ijazah dah tu. Tu martabat paling tinggi. Lebih tinggi daripada ijazah. Kalau hamba ajar gapo-gapo, hamba tak sebut ijazah pun, hak tu lebih tinggi lagi. Dan cara lagu ni lah yang diamalkan di pondok-pondok kita di Nusantara. Pondok tua ngaji belaka. Tak ada sebut ijazah. Pas sebutin kitab. Kedua, anak murid baca dekat tok guru. Dia baca tok guru dengar. Hal tu martabat yang kedua. Tok guru tak sebut ijazah pun sah dah untuk kita kata saya ambil ijazah, saya dapat kebenaran dah ilmu ni. Ketiga, ijazah. Yang ngaji podok dengan tok guru tu, dia baca kepada tok guru tu podok, tok guru tu kata tak apalah, ambil kitab ni saya ijazah kepada awak. Amalan ni saya ijazah. Hak ni martabat yang ketiga. Kalau ngaji lagi, sebut ijazah lagi, oh lebih tinggi lagi lah. Jadi boleh ambil belaka lah semua ilmu hak hamba bui belaka dalam live tu jolo belaka tu. Kau solat ikut imam Masjidil Haram yang berpegang dengan akidah Wahabi. Kita sebut dah, Ahli Sunnah wal Jamaah kata Wahabi ni hukum dia fasik lagi mubtadi'. Fasik kerana keluar daripada Ahli Sunnah wal Jamaah. Mubtadi' kerana dia kumpulan yang baru muncul. Selepas daripada zaman Nabi tu puak-puak bid'ah dia panggil. So kada wa imam so selagi mana kita tak dengar dia mengatakan, dia sebut buat benda-benda yang menjatuhkan akidah. Sah hukum dia. Sekalipun makruh, sah lah. Ustaz saya keliru, Ustaz Azhar kata sunat niat jadi makmum ketika Jumaat. Ustaz kata wajib niat jadi makmum. Hukum dia wajib niat jadi makmum. Mungkin tersasul ke Ustaz Azhar, mungkin dia tok pekoh juga dia tu. Tak ada. Jarang juga kita nak jumpa orang boleh mengajar soal jawab tu boleh jawab belaka dengan keedah tok pekoh. Ada orang jawab tapi tak tepat. Dia ni kira masuk dalam kategori tok pekoh kita di Malaysia ni, antara tok pekoh juga Ustaz Azhar ni. Biasalah ni adalah tersasul kau gapo dia. Cuma kalau nak jadi makmum tu wajib kita niat jadi makmum ketika nak ikut tu imam. Kalau tak sikut lagi, Allahu Akbar, tak sikut lagi dia. Kita nak baca Fatihah, kita nak ingat dia makmum tak niat lagi tak apa. Apabila tu imam rokok, kita nak ikut dia. Masih kena. Barulah wajib kena niat jadi makmum. Harap-harap mungkin hok jom nanya ni terkeliru kau gapo dia. Muka kecek cepat-cepat ni terkeliru kau gapo. Betul kada ada hadis sebut kita kena sedia barang keperluan untuk tempoh setahun sebagai persediaan sebelum mati. Tak tahu, hamba tak boleh nak jamin. Tak tahulah, ada hadis lagu tu no komen lah. Apa hukum baca tahiyat awal? Wajib kada sunat? Sunat hukum dia. Kalau kita terlupa tahiyat awal terus bangun ke rakaat ketiga, patut lakukan? Teruskan sembahyang dan sujud sahwi sebelum bui salam. Adakah zikir-zikir menggerakkan badan tariqah pernah dilakukan oleh Nabi? Ulama mengarang banyak kitab mengenai zikir bergerakkan tubuh, gerak badan. Antaranya macam-macam lah. Nabi sebut ada satu kali sahabat-sahabat dulu berzikir seperti pohon yang ditiup oleh angin. Ikutlah zikir gawa subhanallah. Gerak lagu ni supaya pohon yang ditiup oleh angin.
Ya zikir-zikir ni sebut nama Tuhan. Apabila kita berzikir, satu perasaan Tuhan beri, yakni rasa sedap berzikir. Maka jarang orang kalau berzikir rasa sedap tak gerak tubuh dia. Tak ada orang zikir. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tak geraklah tu. Nampak sangat orang serabut nak sebut la ilaha illallah. Tapi kalau orang asyik dengan sebut la ilaha illallah, la ilaha, gerak tubuh dia lalu. Kerana zikir itu dengan ruh, apabila ruh merasai sedap, dia akan mengarahkan tubuh tu menggerakkan. Sebagaimana sahabat-sahabat merasa sedap dengan pujian daripada Nabi. Seorang sepupu Nabi nama dia Ja'far bin Abi Talib, abang kepada Sayyidina Ali. Rasulullah kata, "Hei Ja'far, mu ni serupa dengan aku, khalqan wa khuluqa." Perangai nak serupa, tubuh pun nak serupa. Sayyidina Ja'far dengar lagu tu sukanya, harus dia tu suka, bangun berjoget. Berjoget depan Nabi kerana terlalu suka. Maka orang sufi kerana terlalu sedap nama Tuhan berjoget. Joget berzikir bid'ah. Joget dapat segulung ijazah, joget ya segulung ijazah PhD. Lepas tu boleh pula. Joget boleh hadiah suka, boleh pula. Hidup kita ni jangan sterik supaya batu ke. Kita ni kan ada perasaan. Apabila suka bergerak tubuh, hak tu pun tanya juga. Jadi benda lagu tu jangan dengar syarah Wahabi. Kalau Wahabi syarah, dia kata sahabat ni supaya batu. Tak ada perasaan, tak ada gementar, tak ada gerak, tak ada kerah. Zikir pun subhanallah, subhanallah. Selawat. Ada mengajar kelik Madinah, janggut tu subhanallah, dapat pahala sunnah dah. Dia kata selawat zaman Nabi tak ada. Lagu-lagu ni tak benar, qasidah tak benar. Selawat pun senyap ya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kerah kejung, tak boleh. Sallallahu. Tak boleh. Nabi tak buat. Ngaji dengan Wahabi lagu tu lah akhir sekalinya nampak sahabat sopa Wahabi dah. Ni muka. Ingat sahabat lagu tu. Sahabat dulu hidup ceria, suka duduk dengan Nabi. Banyak mana sahabat joget depan Nabi kerana suka. Nabi ada marah tak? Maka gerakkan ketika zikir, ketika suka, sama ada suka sebut nama Tuhan ke, zikir ke, maka tak ada lah orang paling suka sekali sebut nama Tuhan, ahli-ahli tariqah dan sufi. Ahli Wahabi tak suka sebut nama Tuhan. Sebab tu subhanallah, subhanallah, subhanallah. Kerah kerja ni, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Kerah lagu tu ya. Orang sufi subhanallah. Paling enak dia. Layan molek kalau kita layan feeling nah. Kalau dengar lagu gedik tak apa. Tak jadi bid'ah. Apa pula? Memang standard dah kita layan lagu. Pas layan nama Tuhan, layan zikir. Kau kita ni batu kau ke apa? Kita ke ada roh. Jangan ngaji dengan Wahabi. Kusuk kali jadi peti sejuk lah kita. Nak tanya pasal bayar video. Kena bayar dalam bulan Ramadan. Video dalam bulan Ramadan. Apa dia ni? Sebab saya terlupa bayar video untuk isteri saya. Dok video ni, apabila ada bayar video, bayarlah sekarang. Kalau tak bayar lagi, kena bayarlah atas nama qadha lah. Bayarlah bila-bila. Apakah seorang menunjuk kemewahan seperti duit perkakah mah sebab nak membukti bahawa bisnes yang dia buat mampu membuatkan dia berjaya sekarang hingga boleh beli semua tu dan mengajak orang lain untuk join bisnes dia bersama. Boleh ke tak? Tak apalah. Marketing dia, cara menego ke. Cakaplah kita nego tak tunjuk barang kita. Pak cik nak jual apa? Apa pak cik nampak senyap? Pak cik nak jual apa nampak kosong atas meja? Tak boleh tunjuk. Takabur, menunjuk-nunjuk. Patut pak cik nak jual apa lagi? Tasawuf tidak mengajar menunjuk-nunjuk ke barang. Pas lon ni Amo nak minta kata pak cik je. Berat waktu bik. Jual belacar je. Royak je lah. Belacar amo sedap. Tak salah. Lepas tu kita oyak nego belacar ni untung. Tak salah lagu tu. Kau kena senyap. Saya nak tiru awak lah jual. Lagu mana cara tip dia ke apa dia. Berjaya ke tak jual benda ni. Senyap tak layan. Apa? Tak boleh kecek. Tak boleh kecek benda tu jadi makruh. Menunjuk-nunjuk ke harta ke apa. Teknik ke apa. Apa jadi lagu tu tu? Bukan lagu tu cara dia. Hak makruh ni tunjuk saja-saja. Hak tu makruh. Tayar harta. Tayar gapo, bukan nak wui kat orang pun tayar saja. Maka makruh lagu tu. Tapi kalau dia nego emas, kena tunjuk emas. Kalau dia nego gapo, dia kena tunjuklah barangnya dia. Lepas tu royaklah kelebihan, tak salah. Nego, jangan nipu sudahlah. Apa maksud ikhtilat?
Adakah pergaulan bebas termasuk daripada ikhtilat? Ikhtilat ni maknanya bercampur. Khalqah ni maknanya bercampur. Tino dengan jata antara benda yang haram, pergaulan yang haram, pergaulan cara ikhtilat. Campur tino jata, ada tak ada hubungan mahram, duk tepuk tapak, duduk gini, duduk tengok tubuh kawan ni, hak ni duk tengok tubuh kawan ni. Nah, ustazah duk tengok ustaz duk tengok ustazah. Tak ada apa. Tok imam duk tengok mu imam, bini tok bila duk tengok bini tok imam. Jodoh belaka tu ikhtilat. Tak syarat orang duk pejabat, siapa-siapa dia pun tak boleh belaka. Tu maksud ikhtilat nah. Bercampur gaul. Ada satu orang tulis gapo dia panggil kajian. Dia tulis tajuk bahana rakan sepejabat. Bahana rakan sepejabat. Bini dia duduk rumah tak mandi. Bau sopa Musa. Musa pulak Musa. Mu tahu Musa jebak mana-mana. Gi pejabat. Pakai baju comel, belecu, pakai minyak wangi. Nak tunjuk ke siapa dia. Tok laki dia duduk rumah, duduk goreng nasi goreng. Kawan tu duduk pejabat, duduk tayar ke siapa dia. Tidak kau campur jauh. Nak tunjuk ke rakyat sepejabat. Lepas tu nak ke? Dia tunjuk ke boh. Boh dia mau bayar. Kau duduk masa nikah dulu. Duduk pun. Tok laki panggil. Awak duduk mana tu? Baliklah. Wak senyap. Boh dia panggil. Pukul 1 malam. Awak mari pejabat. Mari start motor. Janguk pergi. Tino gapo dia lagu ni. Tok laki pulak spambok. Square point. Square point. Apa? Boleh kodok contoh rukun fi'li kita belum sempurna. Kita dah berada di rukun lain dah. Macam mana kita nak buat sebab baru perasan masa pindah rukun. Contohnya masa kia, patut kita baca Fatihah sudah. Tak ada sudah lagi kita rokok dah. Lagu mana hukum dia? Kalau kita perasan kembali kepada qiyam, buat hak rukun tu sempurna, barulah kembali kepada rukun tu. Wallahu a'lam, ikhlas zahir batin wa ila hadratin nabi.